Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Segala puji-pujian kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita ialah Falsafah Krisis Alam Sekitar, Transformasi Pandangan dan Tindakan. Forum ini bertujuan untuk menjelajahi konsep-konsep falsafah yang berkaitan dengan krisis alam sekitar, bagaimana falsafah ini boleh membantu dalam mengubah pandangan dan tindakan kita terhadap alam sekitar, serta bagaimana pendidikan, media dan inisiatif komuniti boleh memainkan peranan dalam menggalakkan nilai-nilai ekosentrism dan pemikiran kritis dalam masyarakat. Jadi, saya Xiao Tian Meng sebagai moderator pada hari ini. Sebelum kita melelusi lebih mendalam topik perbincangan, kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Saudari Chong Caci yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang Saudari Chong, apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi, saya baik-baik saja. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel yang kedua iaitu Saudari Lau Joyi. Selamat datang Saudari Lau Joyi, apa khabar? Khabar baik, saudari pengerusi. Baiklah, ahli panel kita yang ketiga ialah Saudari Lok Pui Wei. Walaupun nampaknya pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar Saudari? Saya berada dalam keadaan yang baik. Salam forum buat semua. Baiklah, usai salam perkenalan dengan semua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, kembali kita kepada topik forum kita iaitu Falsafah Krisis Alam Sekitar, Transformasi Pandangan dan Tindakan. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan falsafah alam sekitar. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Chong Caci. Saudari Chong mohon untuk merungkaikan persoalan ini kepada semua. Silakan Saudari. Selamat petang. Saya akan memulakan perbincangan mengenai falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar melibatkan pemikiran mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, etika alam sekitar dan tanggungjawab kita sebagai manusia terhadap alam. Dalam konteks krisis alam sekitar yang semakin serius, adalah penting untuk memahami bahawa salah satu akar penyebabnya adalah pandangan manusia yang dominan terhadap alam sebagai sumber daya semata-mata. Pandangan ini yang dikenali sebagai antroposentrisme memfokuskan pada kepentingan manusia di atas segalanya. Dan ini telah menghasilkan tindakan yang merosakkan alam sekitar. Apa yang perlu dipahami adalah bahawa alam sekitar tidak hanya berharga kerana manfaatnya yang diberikan kepada manusia, tetapi ia juga mempunyai nilai intrinsik yang harus dihormati. Dalam falsafah alam sekitar, terdapat konsep ekosentrisme yang mengesa kita untuk menghargai semua elemen dalam alam sekitar dan memahami bahawa setiap elemen mempunyai peranannya sendiri dalam ekosistem. Jadi, pada pandangan Saudari Chong untuk mengatasi krisis alam sekitar, kita perlulah beralih dari pandangan anthropocentrism kepada ecocentrism, di mana kita perlulah menghargai nilai insentrik alam sekitar dan peranannya dalam ekosistem. Dalam konteks pendidikan, bagaimanakah pendidikan boleh membantu untuk mengubah pandangan anthropocentrism kepada pandangan ecocentrism? Bagi menjawab soalan ini, majlis mempersilakan panel yang kedua iaitu Saudari Lau Joyi. Terima kasih, saudari Lau Joyi di sini. Dalam konteks pendidikan, kita haruslah memahami bagaimana pendidikan dapat membantu mengubah pandangan anthropocentris
kepada pandangan ekosentris. Pendekatan ini melibatkan memasukkan prinsip-prinsip ekosentrisme ke dalam kurikulum pendidikan. Ini bukan hanya tentang menyediakan pengetahuan mengenai alam sekitar, tetapi juga dapat membantu untuk membentuk etika yang mendorong tindakan pemeliharaan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Apabila pendidikan memfokuskan kepada kepentingan alam sekitar, jadi ianya akan mencipta generasi yang lebih sedar akan tanggungjawab terhadap alam dan akan mencari penyelesaian yang lebih berkelanjutan terhadap krisis alam sekitar. Jadi, menurut pandangan Saudari Lau Joy, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membentuk pemikiran dan etika ekosentrism yang boleh membantu dalam menangani krisis alam sekitar. Jadi, soalan yang seterusnya, apakah pandangan pada panel yang ketiga iaitu Saudari Lok Pui Wei tentang ekosentrism dan bagaimanakah ia boleh membantu untuk membentuk tindakan yang lebih berkelanjutan terhadap alam sekitar kita? Bagi menjawab soalan ini, silakan Saudari Lok. Sejahtera, saya Lok Pui Wei. Saya ingin menyoroti lebih lanjut ekosentrisme mendorong kita untuk mengenali bahawa manusia adalah sebahagian daripada ekosistem yang lebih besar dan bahawa tindakan kita mempengaruhi keseluruhan ekosistem ini. Oleh itu, dalam tindakan dan dasar-dasar kita, kita perlu mempertimbangkan kesan terhadap semua komponen alam sekitar, bukannya hanya fokus kepada kepentingan manusia, yang melibatkan pemikiran jangka panjang tentang tanggungjawab terhadap generasi masa depan dari seluruh alam sekitar. Jadi, menurut Saudari Lok, menekankan bahawa ekosentrism mengajar kita untuk memikir kesan tindakan kita pada ekosistem secara keseluruhan dan memandang jauh ke hadapan dan jadi, menurut pandangan Saudari Lok Pui Wei, beliau menekankan bahawa ekosentrism mengajar kita untuk memikir kesan tindakan kita pada ekosistem secara keseluruhan dan memandang jauh ke hadapan dalam tindakan dan dasar alam sekitar. Terima kasih kepada panel-panel yang memberikan wawasan yang mendalam dan perbincangan yang sangat informatif. Forum ini adalah satu langkah yang penting dalam memahami dan memecahkan masalah dalam bidang falsafah krisis alam sekitar. Jadi sekarang marilah kita membuka sesi soal jawab untuk panel bagi membincangkan ataupun bertanya soalan antara satu sama lain. Saya ingin bertanya kepada Saudari Lau Joy. Bagaimana kita boleh memastikan bahawa pendidikan yang mengintegrasikan prinsip ekosentrisme akan mencapai generasi yang lebih peka terhadap alam sekitar? Itu adalah soalan yang sangat baik. Untuk memastikan pendidikan yang berjaya dalam membentuk generasi yang lebih peka terhadap alam sekitar, kita perlu memastikan bahawa kurikulum mengandungi elemen ekosentrisme yang kuat. Selain daripada memberikan pengetahuan, ia juga perlu mendorong pemikiran kritis dan etika ekosentris. Guru juga memainkan peranan yang paling penting dalam penyampaian pendidikan ini dengan baik, dan latihan guru dalam aspek-aspek ini adalah kunci. Tambahan pula, sekolah dan universiti perlulah berkomitmen kepada amalan-amalan lestari yang mencerminkan nilai ekosentrisme. Dengan usaha bersama, kita dapat mencapai tujuan ini dengan lebih berkesan. Jadi, menurut Saudari Lau Joy, integrasi prinsip ekosentrism dalam kurikulum latihan guru yang berfokus pada falsafah alam sekitar dan kerjasama dengan organisasi alam sekitar adalah elemen-elemen penting dalam memastikan pendidikan mencapai matlamatnya. Saya ingin menambahkan bahawa selain daripada pendidikan formal, media dan komunikasi juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan masyarakat tentang alam sekitar. Oleh itu, media dan industri komunikasi juga harus mengambil peranan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai
ekosentrisme dan pemahaman akan kritis alam sekitar. Jadi, di sini menurut pandangan Saudari Law, media dan komunikasi memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan mesej-mesej ekosentrisme kepada masyarakat secara meluas. Bagaimana kita boleh memastikan bahawa media dan industri komunikasi menjalankan tanggungjawab ini secara berkesan? Jadi menjawab soalan ini, marilah kita mempersilakan panel yang pertama iaitu Saudari Chong. Media dan industri komunikasi harus mengambil pendekatan yang bertanggungjawab dalam penyiaran mesej ekosentrisme. Mereka perlu mempromosikan naratif yang menggalakkan pemeliharaan alam sekitar, etika ekosentris dan pemikiran kritis tentang isu-isu alam sekitar. Selain itu, kerjasama dengan pakar alam sekitar dalam membentuk mesej dan program adalah penting. Ini akan membantu memastikan bahawa mesej yang disampaikan adalah benar dan berterusan. Jadi, pada pandangan Saudari Chong, beliau menekankan tentang tanggungjawab media dan industri komunikasi dalam menyebarkan mesej ekosentrisme dan bagaimanakah kerjasama dengan pakar alam sekitar adalah kunci dalam memastikan mesej yang tepat dapat disampaikan. Jadi, di sini terima kasih atas penekanan yang diberikan mengenai peranan media, industri komunikasi dan aspek pendidikan dalam menggalakkan nilai-nilai ekosentrisme dan pemikiran kritis dalam masyarakat. Adakah soalan atau pandangan lain yang anda ingin kongsikan? Sila para panelis. Saya ingin menambah satu perkara lagi jika saya dibenarkan. Selain daripada itu, inisiatif komuniti dan pelibatan awam juga boleh memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan masyarakat dan tindakan terhadap alam sekitar. Masyarakat tempatan, pertubuhan bukan kerajaan dan individu boleh menjalankan projek-projek pemeliharaan, program kesedaran alam sekitar dan amalan-amalan lestari. Ini bukan sahaja dapat memberikan peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam pemeliharaan alam sekitar, tetapi juga dapat menggerakkan kesedaran dan tindakan dengan skala yang lebih kecil dan lebih berasaskan komuniti. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lau Joy kerana telah menambah perkongsian yang berharga ini. Memang benar bahawa inisiatif komuniti dan penglibatan awam boleh membentuk perubahan yang penting dalam pemeliharaan alam sekitar. Inisiatif ini juga memperkuatkan pemahaman nilai ekosentrisme dalam konteks pendekatan. Saya setuju sepenuhnya dengan perkongsian ini. Memahami bahawa setiap individu dan komuniti boleh berperanan dalam pemeliharaan alam sekitar adalah penting dan ini adalah langkah positif ke arah mencapai kelestarian alam sekitar. Pembangkitan semua lapisan masyarakat dalam usaha pemuliharaan memberikan peluang untuk berkolaborasi, berkongsi pengetahuan dan melaksanakan tindakan yang memberi kesan besar terhadap keadaan alam sekitar. Dengan begitu, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar sedang menjalankan peranan aktif dalam mewujudkan masa depan yang lestari untuk generasi yang akan datang. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lok Pui Wei kerana menyokong pandangan ini. Inisiatif komuniti dan pelibatan awam adalah kunci kepada perubahan positif dalam pemeliharaan alam sekitar. Jadi, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel yang telah memberikan wawasan yang mendalam dalam forum ini. Secara kesimpulannya, forum ini adalah satu langkah yang penting dalam memahami dan memecahkan masalah dalam bidang falsafah krisis alam sekitar. Kami berharap bahawa forum ini akan merangsang pembahasan lanjut dan bertindak sebagai permulaan kepada langkah-langkah positif dalam memastikan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar.
Di sini saya mewakili semua ahli panel kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon untuk mengakhiri bicara pada hari ini. Mohon mengundur diri. Terima kasih, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.